Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Ya, saudara Syah Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC. Itu juga dengan teman-teman kita yang berkesempatan dengan saya. Saya sentiasa berada di hati anda dan anda juga berada di hati saya. Mudah-mudahan begitulah. Ya, saudara Kopel Darus, Puan Aminah, Kak Minah daripada Terengganu, sahabat kita, saudara Satria Setiawan, orang yang mengelembu, ya saudara. Itu juga saudara Syahrul, selamat malam, saudara Zul, Ramzul, saudara Muhammad Syarif, saudara Kamarul Azhari, Khayyum, Muhammad Fuad, saudara Puan Rohani Nordin, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar aku, orang Sungai Petani, Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Muhammad Basri, salam, saudara Power Bena, Pak Cu, apa khabar Pak Cu, dari Langkap, Perak, Pak Cu ya, saudara Rashid Mustafa, saudara Joka, Strawberry, Zack Zul, saudara Mat Philip, Clement, Cik Pa, Mat Noh, Mat Fuel Pump, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Nifah daripada Taiping, ya. Saudara Lili Seli, apa khabar Lili? Puan Rosini Kurungut, Puan Nuraini, saudara Jumadi Adi, saudara Muhammad Effendi, saudara Amal Syarifah Hafifah, apa khabar Puan? Syarani Salmah, Fakri Sani, dan teman-teman jangan lupa juga like dan share di Instagram, ya. Saudara Zaizi Bahari, saudara Azrul Jalil, saudara Imrina, saudara Azizam, Paduka Damak, Yaman Waris. Itu di semua teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Instagram supaya jika berlaku sesuatu kejutan, Puan Halimah Hashim, kalau terputus dan sebagainya bolehlah pergi ke Instagram. Terima kasih, saya tengok banyak hati yang timbul. Saudara Saz Hassan, salam dari Kuching, ya. Puan Rosni Keringot, terima kasih. Puan Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Yasin, Musriyadi Muhammad dari dia Masjid Kampung Baru. Kampung Baru tu sekarang ni tengah berlangsung upacara doa semayang soal ajat dan sumpah lanak yang akan saya santuni sebentar lagi. Baik saudara Jebat Pembela, Kuih Seruh, Yaman Waras, saudara. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santun sementara saya berbicara sedikit demi sedikit, saudara. Dan seperti biasa, saya harus melaporkan kedudukan hari ini. Semalam tak dapat dilaporkan. Tapi hari ini, awal pagi tadi, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Hari ini Ahad 21 Ogos, hari yang ke-883. Laporan yang saya terima nampak gayanya ada sedikit kelegaan sebab jangkitan semalam adalah 2,798. Bagaimanapun, ia terus mencanakkan lagi jumlah jangkitan kumulatif sudah pun menjangkau angka 4,755,288 warga kita yang disapa oleh virus corona. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan berjaya memulihkan sejumlah 4,678,262 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tahniah kepada Kementerian Kesihatan dan kaki tangannya. Semalam laporannya kematian ada 6 saudara. Dari laporan saya tengok terdapat jangkitan cuma di 2 kawasan saja, iaitu di Putrajaya 94 jangkitan, serta Perlis ada peningkatannya kepada 9 saudara. Lain-lain nampaknya ada penurunan. Di Selangor susut kepada 836 jangkitan, wilayah Persuan 570, Sabah 262 jangkitan, Perak juga susut kepada 222, Negeri Sembilan susut 161, Melaka 129, Pulau Pinang 111, lain-lain negeri walaupun ada penurunan tapi di bawah 100 ya saudara. Saudara Tazza Mas, Faizal Majid, saudara Mak Yusuf Hamzah, Johasri, saudara Azizam, saudara. Baik, saudara. Usai laporan, saya minta izin dalam 2-3 minit, saudara Hashim Matan,
untuk e-commerce. Sebab saya mikirkan perlulah cari rezeki yang halal berniaga. Jadi kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dengan Azhar jangan lupa setangi Al-Bakurnya supaya rumah kita wangi. Dan haruman wangian, perfum daripada tanah Arab serta gula O. Kalau saudara tak dapat berhubung Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa saudara, dendeng manis Siti Farehah, harga-harga lama walaupun harga dagang dah naik, harga barang-barang juga dah naik, tapi dia masih lagi mengekalkan harganya. Begitu juga bagi teman-teman di Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan, ceri, anggur dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. InsyaAllah buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Harganya, harga di bawah harga ini pasar dan grade-nya grade AAA. Akhir sekali adalah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap, rangup, pedas, manis, mampu milik, mampu rasa, mampu beli. Hubungi saudara Nizam di talian 09 435 1203 saudara. Itulah. Apa khabar Anik V, Aunty Ellie, Azli, Pak Uda. Puan Zamilah Zulaikha, saudara Bari Ismail, kemudian Kelantan, saudara Jaafar Din. Daripada Kod Diang, saudara Jaafar. Terima kasih. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebelum itu, saya hari ini sebenarnya hari yang tidak begitu menggembirakan saya sebab pagi tadi saya kehilangan yang saya anggap sebagai seorang adik. Saya kehilangan seorang sahabat yang paling akrab dengan saya. Allahyarham wartawan Fauzi Hadi yang telah pun kembali menemui penciptanya, saudara. Saya mendoakan agar roh Allahyarham damai di sana serta ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi. Kepada keluarga Allahyarham Fauzi Hadi, saya berdoa agar mereka bertabah menerima dugaan getir ini. Kepada Allahyarham Fauzi Hadi, saya mengungkapkan selamat berangkat ke negeri abadimu, duhai teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Tapi perlu diteruskan. Untuk kita meneruskan kehidupan, jangan lupa dalam segmen naluri kehidupan ini saudara, sebab manusia bukan pemilik dunia sebenarnya saudara. Apabila tiba masanya, manusia pasti akan meninggalkan dunia menuju ke akhirat yang abadi. Kehidupan manusia di dunia begitu pendek, saudara, dan seketika cuma berbanding dengan kehidupan di akhirat yang tiada berpenghujung. Negeri yang abadi, saudara. Alangkah malang bagi mereka yang terlalu mengejar dunia serta membelakangkan akhirat tanpa adanya walau sepuhun amal yang dapat dituai di sana nanti. Jadi itulah kehidupan yang perlu kita renungi, saudara. Pernah satu ketika baginda Rasulullah SAW, dia memegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lantas baginda menyatakan, hidup di dunia ini seolah kamu seorang manusia asing atau kamu sedang berada dalam perjalanan merentasi dari satu kawasan setempat demi setempat. Oleh itu saudara, ketahuilah, kita tidak berpindah dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Kita sebenarnya hanya bermusafir saja di dunia ini, saudara. Tiada apa pun yang dikumpulkan dan disimpan dunia ini melainkan hanya sebagian kecil dengan timbangan neraca yang akan kita bawa bersama-sama ke akhirat nanti. Itulah segala harta kita, saudara. Yang ada di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Jadi dunia ini tidak lebih daripada tempat persinggahan bagi mereka yang memahami hakikat sebenar. Tiada masa baginya untuk berlengah-lengah dan menghabiskan masa dengan perlakuan yang sia-sia. Kerana ia cuma sementara, saudara. Ada baiknya masa seketika itu diisi dengan perkara yang berguna, yang mampu dituai saat kita kembali ke akhirat nanti. Inilah pesan saya pada teman-teman, bahawa ingatlah saudara, kita ni dalam usia-usia senja ini, kita akan menuju ke dunia yang abadi, saudara. Baik, kita masuk segmen mutiara kata, kiriman Surah Hibil. Katanya, semua orang di sekeliling kita hanya sekadar teman untuk tertawa. Tidak sebagaimana ibumu. Kalaupun anda tersenyum, ia tetap tertawa bangga. Tapi ketika anda berduka, dia akan mengalirkan air matanya.
sedangkan teman-teman yang lain menghilangkan diri mereka. Ingat saudara, itu mutiara kata kiriman saudara Ibil yang cukup berarti bagi saya. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman tanpa henti mutiara kata sebagai panduan kehidupan kita, saudara. Hidup ini sementara, saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, selalu juga hari ini tanggal 21 Ogos. Ia merupakan hari warga emas sedunia. Jadi kepada mereka yang berusia lebih daripada 60 tahun, kalau saudara menjadi bapa ataupun datuk, santunlah mereka. Raikanlah hari emas untuk warga emas sedunia, semoga mereka terus bahagia dalam menghadapi hari-hari yang kian senja dalam kehidupan mereka. Saat begini, kita masih menasihati pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir, saudara, kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ya? Baik, saudara, tajuk bicara kita malam ini, jangan biarkan rakyat ternanti-nanti. Itu persoalannya. Sabar dulu, biar saya santun dulu pantun Pak Nazil yang tidak pernah jemu mengantar kiriman pantun pada kita, dan dalam kiriman pantun itu banyak teguran serta sindirannya. Kata Pak Nazil, mentari bersinar panaslah amat, bekerja di bendang sampai terleka. Bercakap benar membawa rahmat, berdusta mengundang api neraka. Itu pesan Pak Nazir pada kita. Jangan kita berdusta, jangan kita cakap bohong. Banyaknya lebah mengurung beruk. Beruk kelihatan berdiam saja. Sukar mengubah perangai buruk. Tanda syaitan sudah beraja. Kalau kita nak ubah orang perangai yang buruk begitu, saudara, susah. Kerana tanda syaitan telah beraja di hati mereka. Okey, saudara? Terima kasih Pak Nazir. Semoga ini juga dapat dijadikan panduan kehidupan kita. Kita masuk segmen Gedung Ilmu untuk kita mentafsir pemikiran Allahyarham Zakbar ataupun nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad yang merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20-an dulu, saudara. Saya menerima ini melalui buku berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, kiriman mantan Ketua Pengarang Bahasa Melayu, sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Kita masuk bab 27. Kerana saudara, menurut Allahyarham Zakbar, jika kita menghayati kehidupan ini, sejak dari zaman anak kecil lagi, setiap insan itu punya daya fikir dan tenaga tersendiri untuk terus berubah daripada merangkak, kemudian berjalan dan seterusnya berlari. Apabila mereka semakin membesar, tiba musim untuk menuntut ilmu dari guru sama ada mengajar Al-Quran dan juga sekolah yang disediakan oleh pihak pemerintah. Dari darjah 1, meningkat ke peringkat mereka seterusnya, mereka berusaha dan berlumba untuk menjadi bijak dalam pencarian ilmu. Ada yang bangga memperoleh kejayaan sebagai pelajar cemerlang, tapi ada juga yang tercicir untuk berada di tahap terkebelakang. Namun, dengan gigih mereka terus berusaha dan berusaha. Akhirnya, anak kecil yang dulu dilihat tidak begitu bijak, dan mereka berusaha gigih, akhirnya mampu juga mereka menjejakkan kaki ke Menara Gading hingga berjaya pula menjadi sebagai seorang insinyur, seorang doktor dan pelbagai kejaya. Persoalannya, kenapakah di saat ini mereka mula kehilangan daya juang? Mana yang berniaga sudah mula merasa curiga tentang kehebatan dirinya sendiri. Malahan yang sudah berkejaya juga hanya sekadar merelakan dirinya untuk mengambil sikap cukup setakat itu saja. Sedangkan peluang untuk terus menimba serta mencipta kejayaan terbentang luas. Sewajarnya persoalan ini mesti difikirkan oleh setiap anak bangsa kita. Saudara, gambarannya waktu kecil, kita merangkak, kita berdiri, kita berlari, semua atas daya kita sendiri. Dan kemudian kita ke sekolah. Tapi kenapa setelah kita dewasa, kita bergantung pada orang. Sedangkan waktu kecil tak pernah bergantung. Benar, ada ibu bimbing kita, tetapi bimbingan, bukan kebergantungan. Ini yang dilontarkan fikirannya oleh Allahyarham Pak Zakbar. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar. Bagi saya, setiap malam ada dia punya culipan yang elok kita fikirkan. Penantian itu satu penyiksaan, ya, satu istimewa betul. Dan nanti-nanti. Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, saya mesti mengingatkan anda semua yang melakukan syutingan dan sebagainya, maka setiap syutingan yang anda lakukan, yang anda masukkan dalam sebarang channel, sama ada YouTube dan sebagainya,
Semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan anda. Ingat saudara, tangan yang mencincang, bau yang memikul. Begitu juga kalau saudara menghantar kiriman, kalau ia melanggar apa yang disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi, itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Kerana saya tak ada kemampuan saudara untuk saya memantau segala-galanya. Saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Awal-awal tu saya bagilah berita sedikit-sedikit. Tapi keseluruhannya adalah pencerahan politik bermatlamatkan supaya warga kita sentiasa mendapat informasi. Yang sebenarnya hasil daripada pembacaan saya, kiriman berita, teman-teman bagi tahu dan perbualan saya dengan pimpinan maupun teman-teman biasa. Saudara. Jadi prinsip pencerahan saya ini kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara tak bersetuju, tak ada masalah. Kalau rasa nak menyanggah, hantar kiriman. Asalkan saudara menggunakan bahasa yang murni. Jangan kita gunakan mencarut dan sebagainya, saudara. Saya tidak mengizinkan. Tapi saya tak mampulah untuk menahan. Jari-jari anda bebas untuk melakukan apa saja. Tapi bagi saya, kena ingat, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Santunilah warga cinta damai. Saudara, cuaca hari ini seperti biasa. Macam semalam juga mendung, ada hujan. Tapi tidaklah hujan lebat. Cuma semalam tu ada banjir. Ya. Sebab itu di Johor Bahru, Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri Johor berjanji untuk membantu mangsa banjir, terutama mereka yang terjejas strok dalam banjir kilat yang membabitkan 4 kawasan untuk menduduki projek perumahan rakyat PPR. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Khairin Nisa Ismail. Ini saya jumpa doi masa kempen di Johor. Saya berkesempatan berbual dengan beliau. Dia akan berusaha untuk memberi khidmat bakti. Ternyata beliau turun. Dan beliau berkata bahawa keutamaan akan diberikan kepada mangsa banjir yang menyewa bilik dan tidak mampu untuk menyewa rumah. Kerana katanya kita dapati ada mangsa banjir di 2 pusat pemindahan sementara, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara dan Kampung Melayu Batu 10 Skudai. Mereka hanya mampu untuk menyewa bilik dan bukan sebuah rumah. Dan sebab itu, kata Esko Kerajaan Negeri Johor itu, beliau akan berusaha untuk membantu mereka mencari rumah baru dan memindahkan mereka segera. Dan kerajaan pimpinan Datuk On Hafiz telah pun berjanji akan memberi bantuan. Laporan juga saya terima bahawa Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara dan PPS Dewan Kampung Melayu Batu 10 Skudai itu telah pun ditutup petang tadi. Mereka yang telah dipindah rumah, saudara, alhamdulillah bahawa banjir sudah semakin susut. Tapi bagaimanapun harus berwaspada, saudara. Sebab saya tengok hujan masih ada lagi. Kalau hujan berterusan, berhati-hatilah, saudara. Dalam kita berhati-hati ini, saya mengharapkan setiap warga supaya sentiasa berwaspada terhadap jenayah cyber. Kerana bank CIMB telah pun menyarankan pelanggannya agar sentiasa berwaspada dan memainkan peranan mereka dalam melindungi diri daripada jenayah cyber. Menurut bank tempatan itu, pelanggan diingatkan supaya jangan berkongsi butiran seperti OTP, nombor kad, nombor ID, PIN, nombor IC dan sebagainya. Jangan sekali-kali melayan ataupun mengizinkan orang mengetahui simpanan kita dalam bank. Dan sebab katanya semua pelanggan dinasihatkan untuk menghubungi pusat panggilan kami dengan segera. Ini pusat panggilannya 03-620-47788 sekiranya terdapat transaksi atau aktiviti yang mencurigakan. Ataupun rujuk laman cimb.com.my.sec untuk info lanjut. Kemarin, seorang pakar perubatan, Dr. Rafidah Abdullah, mendedahkan bahawa beliau kehilangan sejumlah RM13,000 dari akaunnya dalam bank CIMB. Dia kata dah hampir 30 tahun dia berurusan dengan CIMB. Tapi hari ini sangat-sangat kecewa dengan CIMB. Langsung tiada security katanya. Takkanlah 3 transaksi melalui CIMB klik berjumlah RM13,000 pada 2.30 pagi tidak ada trigger langsung. Langsung tidak ada minta tag pun, lesap dalam sekelip mata. Sebab itu katanya dalam bahasa Inggeris, this is absolutely ridiculous. Nampaknya duit tidak selamat. Saya dah report ke CIMB, polis dan sebagainya. Dan ini, teman-teman berhati-hati.
sekarang ni cyber tengah menyerang mereka yang punya akaun dengan CIMB. Sebab itu CIMB mengeluarkan kalau rasa mencurigakan, siasa semak akaun anda. Kalau ada yang mencurigakan, sila hubungi segera pusat CIMB. Saudara, baik. Usai tentang apa yang berlaku di negara kita, hari ini yang Berhormat Datuk Seri Najib melakukan sumpah laknat. Dan menjelang sumpah laknat, petang tadi saya menerima kiriman. Agak sedih kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib melalui Facebooknya, media sosialnya. Dia kata perjalanan hidup ini sentiasa, setiap masa insan itu berbeza. Kita sentiasa doakan dan harap yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu merupakan catatan daripada beliau. Jadi dalam luar itu, Datuk Seri Najib kata beliau kadang-kala berasa usaha dan kebaikan yang dilakukan hanya sia-sia. Ada kalanya, kata Datuk Seri Najib, kita merasa usaha dan kebaikan kita lakukan itu sia-sia. Ada kalanya kita merasa sehati dengan ujian dan dugaan, dengan fitnah dan penganiayaan, dengan harapan yang diakhiri dengan kegagalan. Itu kata Datuk Seri Najib. Beliau turut meluahkan kenyataan keikhlasannya dibalas dengan pengkhianatan. Ada kalanya kita merasa kita keseorangan. So dalam waktu yang sama, saudara, hari ini sebentar tadi, lebih kurang dalam 10-15 minit tadi, Datuk Seri Najib melakukan sekali lagi sumpah laknat di Masjid Jami' Kampung Baru. Ya, saudara, saya elok kita dengar apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Najib dalam lafaz sumpah laknatnya yang tempat saya rekodkan. Ya, saudara, dia bermula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian beristighfar 3 kali, kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadat, bermula dengan perkataan bismillah. Dia kenyataannya, ini sumpah laknatnya pada tanggal 21 Ogos 2022. Dengan kesedaran yang baik, keinsafan serta kebergantungan secara mutlak kepadamu, Ya Allah, serta dalam rumahmu yang mulia ini, itu di Masjid Kampung Baru, saudara, aku, Muhammad Najib bin Abdul Razak, setelah berusaha serta berjuang dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan keadilan ke atas diriku di dunia ini, dengan ini aku melafazkan ucapan mubahalahku. Ucapan mubahalahku. Wallahi, wabillahi, wa ta'alahi. Sejak aku diberikan amanah memimpin negara Malaysia ini dan sehingga ke saat ini, aku tidak pernah pada bila-bila masa mengetahui secara khusus ataupun sebaliknya bahawa dana sebanyak 42 juta itu datangnya daripada syarikat SRC secara langsung atau tidak langsung. Aku tidak pernah menerbitkan atau bersetuju untuk mewujudkan syarikat SRC untuk tujuan merangkup apa-apa dana SRC bagi tujuan kegunaan peribadiku ataupun kegunaan keluargaku. Aku tidak pernah mengarahkan mana-mana pengarah atau mana-mana pegawai SRC untuk menyelewengkan apa-apa dana syarikat SRC ke dalam akaun bank aku untuk apa-apa tujuan. Aku tidak pernah terlibat dalam mesyuarat kabinet untuk meluluskan jaminan-jaminan kerajaan bagi pinjaman KWAP KWAP sebanyak 4 bilion ringgit kepada syarikat SRC untuk tujuan aku mendapatkan habuan haram sebanyak 42 juta tersebut. Sekiranya aku berdusta, ini lafaz sumpah Datuk Seri Najib. Sekiranya aku berdusta di atas sumpahku ini, Ya Allah, maka Ya Allah, halallah laknatmu ke atas diriku, kata Datuk Seri Najib. Sebaliknya, jika semuanya ini adalah fitnah yang telah dirancang oleh musuh-musuh politikku, maka Ya Allah, aku memohon sesungguhnya kepadamu agar engkau laknatilah mereka serta orang-orang yang bersubahat dan bersekongkol dengan mereka, Ya Allah. Hanya kepadamu aku bermohon, aku bergantung serta aku berserah. Itulah yang dapat dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Lain tak ada melakukan sumpah laknat. Kalau tak percaya juga, tak tahu. Kita umat Islam jarang. Saudara Zafzat pulang. Ini beliau melafazkan sumpah laknat. Saya tak nak komen, dilakukan di masjid. Sebab itu saya mengatakan kepada teman-teman, kalau kita nak komen, nak beri pandangan, eloklah kita fikirkan baik-baik. Ini orang dah lakukan sumpah laknat. Kalau kita juga menuduh dan sebagainya, nanti kita terjebak juga. Saudara Zarfah tunggu pula kes kapal. Itu kemudian.
Ini kes tentang SRC, saudara. Kadang-kadang saya terima juga tulisan daripada sahabat saya, saudara RF Lias dari Ceras. Dia kata kisah yang dialami Dr. Najib, dia kata ada macam kisah dalam filem Tamil katanya. Kerana ini tulisan agak menarik, saudara. Januari lepas saya ada tulis tentang sebuah filem Tamil bertajuk Jai Bhim. Cerita ini berdasarkan kisah benar tentang perjuangan seorang isteri menuntut keadilan buat suaminya yang ditangkap kerana dituduh mencuri. Nampak klise, kata. Tapi plot filem ini sangat menarik dan menggambarkan keadaan sistem keadilan, isu kedaulatan undang-undang, hak asasi manusia, konspirasi politik, pendakwa raya korup, saksi palsu, bukti palsu, semuanya digarap dengan begitu baik sekali. Ini kisah filem, saudara. Boleh saya cari filem itu bertajuk Jai Bhim. Jadi jika dilihat elemen ini, dia terbayanglah perjuangan yang sedang dialami oleh Najib. Jadi kata saudara RF Lias di Ceras, eloklah saudara tonton filem itu. Dia kata nampak macam cerita yang dialami oleh Najib, dia dah jadi macam cerita dalam filem Hindustan. Saudara Judge Alamin, saya tak pergi. Saya dapat kiriman saja. Bagi saya melihat, kalau orang nak buat sumpah laknat, biar. Kerana ini bukan main-main. Kita yang mengucap 2 kalimah syahadat, kita yang percaya balasan Allah SWT, saya nasihatkan teman-teman, jangan kita terjebak untuk turut menebarkan atau menaburkan fitnah dan sebagainya. Saya suka elok kita berlapang dada, kita tunggu. Kita tunggu satu demi satu apa yang akan berlaku. Jangan kita terus tuduh orang tu perompak, orang tu penyamun dan sebagainya. Sebab kita tidak mempunyai bukti. Kita hanya mendengar. Saya bukan nak membela saudara. Sebab itu kalau saudara lihat, pencerahan saya sama ada daripada parti pembangkang, mana pimpinan daripada kerajaan, saya tak pernah menuduh. Cuma yang kadang-kadang saya lontarkan persoalan. Persoalan bagaimana, contoh, anak Datuk Seri Tun Dr. Mahathir kaya raya berbilion-bilion. Sedangkan dia mengatakan anak dia tidak mendapat sebarang kontrak daripada kerajaan sepanjang beliau jadi Perdana Menteri. Okey, pulang. Begitu juga tentang apa yang saya lontarkan. Sepanjang Tasimuddin menjadi Perdana Menteri, waktu beliau mula-mula jadi Perdana Menteri dulu, dia ada mengungkapkan. Dia mengungkapkan kenyataan bahawa akan menggunakan wang daripada kantung negara sejumlah 600 bilion ringgit. Apakah wang itu digunakan? Katanya nak gunakan untuk penambahbaikan ekonomi. Stimulus package untuk merangsang ekonomi negara. Apakah wang tersebut digunakan? Apakah sudah dibentangkan di Parlimen? Itu saja. Saya tak tuduh saya. Jadi terpulanglah pada beliau untuk menjawab, untuk menjelaskan kepada rakyat. Sebab saya sebagai warga cinta damai harus mengutarakan apa yang kita dengar. Itu dia cakap dan dia ingat. Saya masih ingat lagi dia kata untuk Masjid Mina, untuk Pak Saleh, yang meniaga dan sebagainya akan dibantu. Sedangkan dapatan saya ramai waktu itu warga tidak mendapat bantuan sepatutnya. Itu saya tak pernah tuduh. Begitu juga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh liwat dan sebagainya. Saya tidak pernah menuduh beliau terlibat dan sebagainya. Saya okey kalau itu keadaannya, biarlah. Sebab bagi saya karma Allah SWT itu tidak lari, saudara. Balasan Tuhan pasti ada. Itu keyakinan saya sebab kita masih ada Allah. Dan hari ini saya tiba-tiba terkejut. Terkejut yang amat sangat. Kerana semalam Datuk Ahmad Maslan dah melontarkan persoalan. Kenapa isu tentang Hakim Nazlan ini tidak didedahkan hasil siasatannya. Tapi apabila Peguam Negara menyatakan bahawa kertas siasatan yang dihantar oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, dia kata tak ada. Jadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah masih belum menyerahkan kertas siasatannya terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Hakim Nazlan pada Jabatan Peguam Negara. Itu kenyataan dia tadi. Bukan saya kata ini dilaporkan oleh Malaysia Gazette, oleh Tun Carlos, oleh Berita Harian. Sedangkan kita tengok pada 21 Mei 2022, SPRM menyatakan mereka telah pun selesai berhubung dengan siasatan ke atas Hakim Nazlan. Jadi tunggulah kata SPRM keputusan AG Chamber, Peguam Negara. Pada 23 Mei, AG Chamber ataupun Jabatan Peguam Negara menyatakan
mereka sedang meneliti tentang siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan. Itu kata Peguam Negara sendiri yang dilaporkan pada 23 Mei. Pada 21 Ogos, kertas siasatan Hakim Mat Nazlan tidak berada dengan AJC. Pula dah. Jadi sebab itu, Peguam Negara Idrus Harun, dia kata beliau tidak dapat mengesahkan kesahihan dokumen bocor yang kononnya kertas siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlim itu telah pun berlaku. Dia kata saya tak tahu. Ia merujuk pada kertas siasatan itu tidak ada bersama kami. Ini yang memeranjatkan saya. Amat memeranjatkan kita. SPRM kata dah hantar pada AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara. Peguam Negara juga pernah mengatakan bahawa sedang meneliti. Tiba-tiba hari ini di Putrajaya beliau mengatakan bahawa kertas itu tak ada di AG Chambers. Saya heranlah. Sekarang ni kita nak tanya siapa yang berbohong. Sebab awal minggu dulu penulis blog Raja Petra Kamarudin dia memuatkan naik dokumen yang kononnya disediakan oleh SPRM. Dokumen itu nampaknya menunjukkan bahawa SPRM telah menamatkan siasatan terhadap Hakim Nazlan dan menyerahkan laporannya kepada AG Chambers. Dan hasil daripada itu mendorong Sisa Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, menggesa supaya SPRM mengesahkan kesahihan dokumen itu. Itu kenyataan daripada ahli Parlimen Pontian. Sebab dia gesa AJC untuk menyatakan sama ada ia akan mengambil tindakan lanjut susulan siasatan SPRM. Saudara, jadi nampaknya dalam keadaan sekarang ni dah mula berselaru. Menurut laporan berita harian hari ini, saudara, kertas siasatan kes yang membabitkan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak berada dengan Jabatan Peguam Negara. This make me cannot brain. Laporan berita harian. Kerana ini perkara itu disahkan sendiri oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun ketika ditemui pada Simposium Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Katanya kertas siasatan itu tidak berada dengan kami. Saya tak tahu. Ia tidak berada dengan kami. Itu je kata dia. Jadi, sedangkan bulan Mei lalu, Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengesahkan bahawa kertas siasatan mengenai kes membabitkan Muhammad Nazlan sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Ini melalui kenyataannya SPRM, dia kata kertas siasatan itu diserahkan pada 18 Mei. Selepas pihaknya melengkapkan siasatan mengenai dakwaan sumber kekayaan yang tidak dijelaskan membabitkan Hakim Muhammad Nazlan. SPRM sebelum ini dilaporkan membuka kertas siasatan terhadap Hakim Muhammad Nazlan. Itu Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Najib. Di mana Ketua Pesisaya Tan Sri Azam Baki berkata siasatan itu adalah prosedur biasa selepas pihaknya menerima laporan secara rasmi. Dan ia juga susulan Muhammad Nazlan sendiri membuat laporan polis menafikan tuduhan yang dibuat oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin mengenai dakwaan adanya sejumlah wang yang tidak dapat ditentukan punca dalam akaunnya. Jadi kenyataan pejabat kedua pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, dia kata artikel ditulis Raja Petra bertajuk Judge Muhammad Nazlan be investigated for unexplained 1 million in his bank account yang disiarkan di sebuah portal adalah palsu dan tidak berasas. Jadi katanya AG sedang teliti. AG sedang teliti siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan. Itu kata Idrus. Pada 23 Mei, Malaysia Kini pula melaporkan bahawa pejabat Peguam Negara sedang meneliti kertas siasatan yang dikemukakan SPRM berhubung siasatan ke atas Hakim Muhammad. Saya tak mahu menuduh siapa, saudara. Saya menjelaskan chronological of event. 23 Mei, katanya pejabat Peguam Negara sedang meneliti. Ya, Peguam Negara ni Idrus Harun, dia kata keputusan mengenai kes itu hanya akan dibuat selepas AG Chamber selesai meneliti penemuan siasatan berkenaan. Kami sedang meneliti kertas siasatan sebelum membuat keputusan. Selaku Peguam Negara, apabila dihubungi oleh Malaysia Kini untuk mendapat kehalusannya, masih belum ada penjelasan. Saya amat terperanjat. Bulan Mei kata terima. SPRM kata dah siap, dah hantar pada AG. Tiba-tiba hari ini, AG pula mengatakan
Tak ada di tangan dia. Mana raibnya? Ini yang saya katakan, I cannot brain. Siapa? Dan sebab itu dalam keadaan begini, sewajarnya, saudara. Saya rasa dah berat dah ni. Keadaan begini sudah berat. Dah berbolok-bolok apa semua. Sewajarnya, yang amat berhormat Perdana Menteri campur tangan. Sebab ini menyentuh soal pentadbiran negara. Dan rakyat sudah mula keliru. Saya tak tahulah. Coca-Cola mau, dia kata abah kau simpan. Wallahualam, saya tak mau menuduh. Kita jangan menuduh, saudara. Cuma saya melaporkan bila adanya penjelasan daripada peguam negara, dia kata tak ada dalam pejabat dia. Sedangkan SPRM kata dah hantar. Dalam waktu yang sama, di pejabat AJCM juga mengatakan, mengesahkan sedang menyiasat, meneliti. Ini nampak berat ni. Bagi saya tak apalah, saudara Nur Sri Awang dia kata insya-Allah segalanya akan terbongkar. Sebab siapa saja yang buat fitnah, kita tunggulah saudara. Dan hari ini juga saya mendapati bahawa PAC, itu Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara akan memanggil semula Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan bagi mendapatkan perkembangan berkaitan syur-syur Jawatankuasa itu terhadap projek perolehan kapal. Isu skandal kapal ni masih belum selesai lagi saudara. Saya minta saudara kalau boleh saya nak menghantar komen, tolong jangan buat komen yang menuduh. Ini membahayakan saudara. Sebab segala komen anda dipantau oleh Kementerian Komunikasi. Kita jaga, saya minta satu sajalah saudara. Kita bertenang, kita berfikir, kita adalah warga cinta damai yang menghayati setiap aspek. Yang kita harapkan agar negara kita segeralah usai segala permasalahan yang berbelit-belit. Sebab itu saya merasakan yang terbaik adalah agar diadakan pilihan raya umum. Selagi ditangguh pilihan raya, macam-macam berlaku. Ni macam pengurusi PAC, Wong Kawuh dia kata, dia panggil balik. Dia panggil balik KSU lah, nak panggil, nak jumpa balik auditor apa semua. Nak cari lagi. Saudara? Bagi saya, bila saya dengar hari ini, Rafizi pula dia kata, dia akan dedahkan siapa orang politik yang terkait dengan kapal SCS. Yang kononnya kata hilang 6 bilion sebagainya. Okey, brother, proceed. Kita warga, rakyat cinta damai, seronok kalau benar tu betul-betul ada. Kalau jangan sampai itu menimbulkan fitnah. Itu yang kita harapkan. Eloklah. Kita pun nak tahu juga. Saya bukan nak mempertahankan. Kalau tak betul, tetap tak betul saya. Kita dedah. Kasih dedah, brother. Kasih dedah kau-kau. Siapa yang ambil duit, siapa yang terlibat dan sebagainya. Tak ada masalah bagi saya. Sebab kita dah tahu sekarang ni, saudara. Menjelang pilihan raya ni, macam-macam akan timbul. Tapi masalahnya kebanyakan itu, serangan itu, dihadukan hanya kepada UMNO. Ini yang saya kata tak fair. Kalau saudara Rafizi nak buat pendedahan, saudara nak melakukan pembongkaran tentang kepincangan dalam pentadbiran, dia seharusnya juga, jangan lupa, bahawa ada kes di Pulau Pinang. Dan ini sekarang contoh paling utama bagaimana dalam keadaan sekarang ini, projek yang dilancarkan oleh Lim Guan Eng pada tahun 2014 yang dijadualkan siap pada tahun 2017 tapi mengalami kelewatan sehingga 5 tahun hanya untuk membuka sebahagian highway pada tahun 2022. Malah keseluruhan highway hanya dijangka siap pada tahun 2025, iaitu kelewatan selama 8 tahun. Kita minta saudara Rafizi dedahlah juga. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Ini sekarang saudara. Kerana bagi jalan raya pertama untuk projek Terowong Pulau Pinang, kelewatan untuk memulakan projek adalah 7 tahun sejak kontrak utama ditandatangani pada tahun 2013 ketika kerajaan DAP memeterai perjanjian subkontrak pada tahun 2019 untuk memulakan kerja-kerja pembinaan. 3 tahun lalu perjanjian subkontraktor ditandatangani dan 9 tahun lepas kontrak utama ditandatangani, 1 inci jalan raya pun tak terbina. Ini projeknya ialah projek dipanggil Lebuh Raya Bukit Kukus di Pulau Pinang. Nak dedah, kita dedah. Saya bersetuju. Sebab dah tenatlah kita ni. Dah lenjan kita mendengar macam-macam cerita. Tapi janganlah saudara menganggap katakan UMNO saja. Ini sedang berlaku di Pulau Pinang. Dan perlu korek juga. Be fair lah. Nak menjadi satu hero. Nak menjadi satu juara untuk mendedahkan segala kepincangan. Tak ada masalah kita mengalu-alukan.
I respect you, Brother Rafizi. Tapi jangan cari yang ada, ada UMNO, kuik. Bagaimana yang lain? Apa yang berlaku di Selangor? Kena. Adil lah. Ini bagi saya, jangan kita berat sebelah. Ini tak elok lah, saudara. Sebab itu dalam filem Abu Nawas dia kata dia tak nak. Dia tak nak jadi hakim, dia takut telinga dia busuk sebelah. Saudara Rafizi, kena ingat benda tu. Kita bersetuju. Tapi kita hendak supaya isu lebuh raya Bukit Kukus perlu didedahkan. Sebab benda ini tersembunyi, orang tak tahu. Banyak cerita, melibatkan wang bukan sikit saja, bilion juga. Bukan sikit. Ini gambarannya segala kepinjangan. Di sebalik kita kepinjangan ini, sebab itu saya katakan bahawa sekarang ni yang amat berhormat Perdana Menteri harus memikirkan secara serius. Sebelum segalanya bertambah parah. Bila dah ada kerajaan yang stabil nanti, kita wujudkan satu jabatan. Jabatan pembongkaran. Kerja dia membongkar segala kepinjangan. Sepatutnya begitu. Sebab sudahlah, rakyat dah lenjan dengan cerita ni. Sebab itu sekarang ni, ahli-ahli UMNO dah bersuara. Saya nak bercakap pada Datuk Ismail Sabri. Beliau sebagai naib presiden parti UMNO. Saya warga veteran UMNO. Yang saya mengharapkan, kena dengar, kena fikir secara matang. Saudara? Saudara, I'm live now. Saya dalam keadaan live sekarang ni. Okey, Dok. Alright. Kadang-kadang teman-temannya waktu saya live, telefon. Macam tak faham nak buat macam mana. Saudara? Jadi, saya melihat bahawa ini ahli suara, Saudara Nasrul Ismail. Dia ahli UMNO Shah Alam. Dia kata bahawa PRU 15 mesti diadakan. Soal Perdana Menteri kata tak bersedia, kalah atau menang itu tak timbul. Itu kata ahli UMNO. Mereka ikut Saudara Nasrul Ismail. Dia kata jika Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri Yaakob masih enggan juga bubar parlimen pada bulan September 2022 ini, maka ahli-ahli akan umbi yang sedang bermesyuarat wajar mendesak naib presiden dari Bera itu segera dipecat kerana khianat dan melanggar ataupun engkar arahan parti. Sila rujuk katanya pasal 20.8 dan pasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Di mana kenyataan dan tindakan Yang Amat Berhormat dari Bera itu katanya jelas bercanggah serta tidak menghormati keputusan majoriti ahli parti, keputusan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 dan Majlis Kerja Tinggi di mana beliau lah sebagai ahlinya. Jadi kami dengan ini mendesak supaya Datuk Seri Ismail Sabri segera kalau tak laksanakan dipecat sebagai ahli UMNO. Ini bukan kenyataan saya, ini kenyataan Saudara Nasrul Ismail, ahli daripada Shah Alam. Saya nak bagi tahu pada teman-teman, jangan nak marah. Saya dapatan saya nyatakan dan saya minta agar semalam kita dengar bual bicara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan para wartawan. Tapi banyak kekaburan bila dijelaskan. Isu tentang pembubaran parlimen. Ini bercanggah dengan apa yang dilafazkan oleh beliau sewaktu beliau menghadiri Perhimpunan Agung UMNO. Sewaktu beliau menghadiri berucap di Perhimpunan Convention Barisan Nasional. Ini keadaannya. Saya tidak mahu menekan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan hari ini genap setahun beliau jadi Perdana Menteri. Sepatutnya beliau berlapang dada. Dan waktu beliau menzahirkan ungkapan dan sebagainya, dia kena hayatilah apa yang dia cakap. Supaya cakap serpa bikin. Nah sekarang ni isu. Macam mana pejabat program negara dah mula orang merasakan apakah SPRM berbohong ataupun pejabat program negara berbohong. Dan sekarang apakah Perdana Menteri pula berbohong. Ini nak menimbulkan sekarang ni apakah warga kita, pimpinan kita sudah menghampiri dengan seronok berbohong. Berbohong itu adalah sebahagian daripada sikap munafik. Saudara. Ini usul, ada usul untuk usul saya untuk mesyuarat cawangan. Bawa ke bahagian dan bawa ke perhimpunan. Sebab dia kata dia mahu supaya sebagai ahli parti, dia mahu diwujudkan pihak yang berkecuali yang mewakili mana-mana pemimpin atau
diwujudkan satu jawatan yang menjaga kepentingan ahli-ahli. Dan mana ahli yang tidak menghormati ataupun melanggar perlembagaan, wajar dikenakan tindakan disiplin. Itu kendaknya. Sebab kata ini, kita mahukan UMNO dan pemimpin bersikap inklusif. Bukan lagi orang atasan parti saja yang betul, tanpa melihat lebih ramai ahli akar umbi yang melihat ketempangan dan kecelaruan pemimpin atasan sama mereka. Keadaan begini saudara tidak boleh dibiarkan berterusan. Ahli UMNO dah minta, jelas. Ini bukan ahli UMNO Kamal Amir. Ikan bukan ahli UMNO, cawangan itu, cawangan ini, tidak. Setiap perwakilan yang dibawa daripada cawangan, pergi ke bahagian, bawa ke perimpunan. Dan perimpunan adalah mengatakan suara akar umbi. Sepenuhnya. Saudara, saya tengah live, saudara. Saya tengah live. Dah, okey. Sahabat-sahabat kita menghubungi saya. Saya tahu mereka nak beritahu perkembangan di Masjid Kaum Baru. Sebab saya kata kalau boleh, hubungilah saya, beritahu. Mereka nak beritahu perkembangan. Tapi saya tengok tadi, live tadi, bahawa lafaz telah dilakukan oleh Datuk Najib berhubung dengan sumpah laknat. Saya sumpah laknat ni bukan calang-calang, bukan main-main, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saudara, saya tengok juga kenyataan sahabat saya, Saudara Atan Likas. Beliau dari Sabah, beliau adalah ahli UMNO seumur hidup. Dia kata bahawa melengahkan pembubaran parlimen merupakan tindakan kurang bijak. Kerana PRU 15 sepatutnya diadakan selepas PRN Johor yang lalu. Momentum kemenangan Barisan Nasional selepas PRN Melaka dan Johor serta di Sabah dan di Sarawak sewajarnya diambil segera supaya UMNO Barisan Nasional boleh untuk membentuk kerajaan. Moral ahli-ahli UMNO kukuh. Kesetiaan rakyat dan kesanggupan rakyat untuk kembali menyokong UMNO kukuh. Tapi bila dilengah-lengahkan, katanya nampaknya Ahmad Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku naib Presiden UMNO gagal memahami dan menghadamkan apa yang berlaku dalam politik semasa. Apabila beliau dilihat seolah-olah melengah-lengahkan untuk pilihan raya, sedangkan itu telah pun dituntut oleh warga UMNO. Kita mesti, memang benar, kita mesti memisahkan antara parti politik dan kerajaan. Tapi jangan lupa, Datuk Ismail Sabri juga adalah sebahagian daripada anggota pentadbir dalam parti politik. Jawatan beliau adalah sebagai naib Presiden UMNO. Jangan sampai nanti berlaku pula. Sekarang ni saya yakin bahawa kabarnya hari ini 26 cawangan yang bersidang mula menuntut agar Datuk Seri Zahid Hamidi tidak boleh menimbangkan berdasar pada kawan ataupun calon yang beliau sokong untuk jadi Perdana Menteri. Itu sudah over. Sebab kalau suara ahli akar umbi tidak didengar, tidak disantuni, keputusan parti wajar diikuti dan dipatuhi. Itu kena jelas. Kalau tidak, tak payah ada parti. Declare diri, saya dengan ini mengisyaratkan saya adalah ahli bebas. Itu kadang boleh tak, bukan susah sangat. Saya. Sebab itu hari ini saya tengok pula dalam MyTV Online. Itu Kuzairi Kukamal. Dia menyatakan bahawa Perikatan Nasional wajar mendedahkan isi kandungan perjanjian antara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum mengambil alih jawatan tahun lalu. Ini bagi membuktikan mereka itu Parti Perikatan Nasional adalah sebuah parti yang benar-benar telus dan memberi kerjasama penuh pada Datuk Ismail Sabri sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Isu ini wajar didedahkan kerana ini isu tuntutan. Sebab Perikatan Nasional tak berhenti-henti masih lagi melontarkan kenyataan. Nak berjumpa, nak menuntut, nak berjumpa, nak menuntut. Sedangkan Datuk Ismail Sabri pula memberi alasan. Bahawa sekarang ni dia kata tak perlu ada jawatan Timbalan Perdana Menteri sebab sekarang ni ada 4 orang yang tarafnya lebih kurang taraf Timbalan Perdana Menteri lah. Apabila diwujudkan jawatan Menteri Kanan. Itu yang keadaan sekarang ni membuatkan rakyat semakin jelek melihat percaturan politik. Sedangkan yang paling penting sekarang ni, apa yang rakyat nak tahu? Aku dah lapar. Tadi sekurang-kurangnya Tengku Zafrul ada buat kenyataan. Bila ada orang bertanya dengan dia, sejauh mana kita berhutang dengan negara Indonesia,
Dia menjelaskan kebanyakan hutang kerajaan hari ini adalah daripada institusi yang berada dalam negara. Cuma 2.25% saja hutang itu dipinjam dari negara luar. Daripada Amerika, daripada England dan sebagainya. Dan dia menjelaskan. Supaya rakyat faham. Sebab di Indonesia sekarang ni, pimpinan Indonesia mengatakan Malaysia berhutang dengan Indonesia. Sepatutnya begitu. Perlu dijelaskan. Ini keadaan yang saya pun tak faham. Saya sendiri, I cannot brain, brother. Tengok segala kebobrokan berlaku. Segala apa yang berlaku berhubung dengan kes. Saya tidak mau memihak mana-mana. Tapi jangan lupa bahawa Datuk Seri Najib pernah jadi Presiden Parti. Datuk Seri Najib juga menyokong Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kalaulah saat itu Datuk Seri Najib kekal hendakkan yang berhormat Tengku Razali, saya rasa mungkin hari ini Tengku lah jadi Perdana Menteri. Dan sekarang ni, kalaulah tindakan Datuk Ismail Sabri melengah-lengahkan dan mengizinkan apa yang berlaku, perdebatan antara SPRM dengan Jabatan Peguam Negara ini, tentulah akan mengecewakan. Mungkin beliau akan mengupakan usul menarik sokongan. Ini bahaya. Ini bahaya bagi seorang Perdana Menteri. Apakah memang dia tidak mahu dilihat sebagai Perdana Menteri paling pendek, paling singkat sebagai Perdana Menteri. Sebab hari ini baru setahun. Tetapi itu keadaannya. Sepatutnya sebelum dia memilih ataupun membuat keputusan menerima jawatan sebagai Perdana Menteri itu, dia dah fikirlah bahawa waktu itu dah tinggal berbaki 2 tahun je lagi. Sepatutnya waktu itu dia dah fikir dah. Tak perlu nak mengatakan mau meneruskan setahun lagi dan sebagainya. Kita sebagai ahli politik, kita harus membuat keputusan. Saya bukan nak membalun ni Perdana Menteri. Tapi saya sekadar untuk menyatakan. Sebagaimana saya jelaskan, saudara, Saudara Achai Bantayan, betul. Ini bukan cerita main-main. Ini kisah benar yang perlu saya jelaskan. Bahawa asalnya sebelum Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, waktu itu pimpinan UMNO bersetuju untuk Yang Berhormat Mulia Tengku Razali memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri, sebagai interim Prime Minister. Perdana Menteri sementara. Dengan tugas dan bermatlamat memperbaiki ekonomi negara. Tempoh 6 bulan. Dan waktu itu, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali akan membentuk, dipanggil War Cabinet, untuk menyelesaikan segala permasalahan. Ini pernah berlaku di England. Lepas berlaku Perang Dunia Kedua. Maka naik jadi Perdana Menteri, dia bentuk War Cabinet. Waktu itu. Tapi Datuk Seri Najib menyokong Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa ini sejarah-sejarah yang ada begitu. Saya yakin kalau Yang Berhormat Mulia Tengku Razali dilantik sebagai Perdana Menteri, saya rasa kebejatan yang ini tak akan berlaku. Sebab dia orangnya man of the truth. Orang yang pada landasan yang benar. Tak ada bengkok-bengkok. Tapi masalahnya anak-anak muda sini macam-macam lah. Mereka kata orang dah lama lah. Ada juga kawan-kawan yang mengenali Tengku Razali itu mengatakan has been dan sebagainya. Tak betul. Kalau beliau jadi Perdana Menteri, saya tak nampak isu apa yang berlaku sekarang ni, perbalahan antara ini SPRM dengan Peguam Negara tak akan tercetus. Tidak akan berlaku. Sebab pasti dia akan campur tangan. Ini kita nak melihat supaya negara kita ini negara hukum. Kita nak tengok ekonomi dipulihkan. Sekarang ni masalah ekonomi masih berterusan. Rakyat bertambah susah. Saya kadang-kadang saya jumpa dengan Yang Berhormat Tengku Razali. Dia kata, Tengku, kenapalah benda sekarang ni berlaku? Dia kata, tak tahulah. Saya tanya terus terang dengan dia, apakah you ada idea, ada instrumen untuk memperbaiki semula ekonomi yang rakyat tertekan? So, dia kata ada, tapi orang tak jumpa dia. Orang tak percaya saya, dia kata. Okeylah. Ini keadaan sekarang. Saya tak mau nak menuduh orang tu lupa diri ke, tak nak. Tapi bagi saya keadaan sekarang ni, negara perlu diselamatkan. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihat negara perlu diselamatkan. Apabila sekarang ni, saudara, ombak tsunami ekonomi dunia sedang berada di ambang jendela kita. Ini bukan cerita bohong, saudara. Saya tak tahulah bagaimana pimpinan orang politik, ya kalangan mereka yang berada di anjung kuasa, seronoklah. Mereka tak merasa apa-apa. Jika berlaku apa-apa pun, mereka dah cukup.
Tapi bagaimana dengan kehidupan rakyat? Nariman, dia kata kalau sokong kuli kenapa undi Zahid? Saya tak ada perwakilan. Tak, saya bukan, saudara jangan, masalah sekarang ni kadang-kadang kita membuat andaian yang bukan-bukan. Saya melihat bahawa, macam mana pula saya kata undi Zahid? Zahid tidak minta jadi Perdana Menteri. Sedangkan Datuk Zahid Hamidi sendiri berjumpa dengan Tengku Razali. Meminta supaya beliau menerima jawatan sebagai Perdana Menteri. Itu waktu sebelum 20 Ogos 2021. Ini cerita benar, saudara. Apa yang saya nyatakan bukan soal sokongan. Saya tak menyokong mana-mana. Saya selalu meletakkan diri saya akan menyokong mana yang benar. Dan mana yang baik untuk rakyat. Tak lebih daripada itu. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka salah mentafsir. Kerana saya berbaik. Saya baik dengan semua orang, saudara. Saya amat akrab dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terlalu akrab. Dan saya dapat membaca pemikirannya. Kadang-kadang dapat berbual dengan beliau. Beliau menyatakan 1, 2, 3, 4. Benar. Harapannya begitu, harapan begini. Saya kata, okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya kata, apa yang you lontarkan ini boleh menjadi realiti. Saya juga rapat dengan dia, Muhammad Tengku Razali Hamzah. Saya bertanya dengan beliau. Dia mengatakan, ini sepatutnya dibuat begini, begini. Alhamdulillah aku, mudah-mudahan. Saya juga akrab dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Bukan hanya beliau sebagai presiden parti, dia juga adalah sahabat kawan lama. Kawan zaman kami sama-sama bergelut dalam pergerakan pemuda UMNO. Waktu beliau menjadi susah politik pada Datuk Seri Najib. Saya juga baik dengan Datuk Seri Najib. Jadi tak adalah kerana kita hubungan kita begitu, akan membuatkan kita ni, kena sokong. Tak, jangan sokong babi buta. Ada kalanya saya kata, okey, kita jangan campur tangan lah. Bila berlaku, satu ketika dulu pernah antara pertandingan dan jawatan Timbalan Perdana Menteri antara Tun Musa Hitam dengan Tengku Razali Hamzah. Saya mengaku satu ketika dulu apabila waktu Dr. Mahathir menentang Tengku Razali Hamzah. Saya juga terperangkap dengan pembohongan Tengku Razali, pembohongan Dr. Mahathir. Saya percaya pula dengan apa cakap Dr. Mahathir. Kita pun menyokonglah tim A. Akhirnya setelah mengambil masa yang lama, saudara, baru saya tahu apa yang Tengku Razali buat itu benar. Baru kita nampak, oh ini karatnya. Ini keadaan. Waktu Dr. Mahathir masih lagi menjadi Perdana Menteri waktu itu. Kalau saudara melihat kritikan-kritikan tulisan saya dah mengkritik. Sebab saya nampak ada kebenaran. Waktu itu saya belum baik lagi dengan Tengku Razali. Tapi lepas 15 tahun yang lalu, saya buat kajian, saya jumpa dengan Tengku Razali. Saya minta ampun, minta maaf kerana saya salah tafsir. Apa salahnya kita manusia biasa mengaku kesilapan kita? Jangan nak tunjuk kita pandai segala-galanya, saudara. Saya cakap, berarti mohon ampun sebab dulu saya menyokong Tengku Dr. Mahathir, dia tak pun tak ada masalah, dia kata. Politik ni kena free for all lah, masing-masing. Tapi yang dia bimbangkan soal rakyat. Sebab bagi Tengku Razali, dia mahu agar agenda dasar ekonomi negara, dasar ekonomi baru, cetusan ilham, di mana beliau bersama-sama dengan almarhum Tun Razak, menggaul isu ekonomi negara ini untuk dapat diperkemaskan lagi. Bukan dibuang. Masalahnya Dr. Mahathir buang terus. Diwujudkan satu dasar perswastaan. Itu yang membuatkan dia tidak boleh menerima Dr. Mahathir. Dan saya melihat lakaran unjuran waktu Dr. Razali bersama dengan Tun Razak. Beliau membuat satu usaha yang paling hebat, iaitu mewujudkan Petronas. Hasil kerjaya Petronas itu sampai sekarang negara kita dapat menikmatinya. Dan ini jangan lupa, saudara. Saya selalu bersikap gini, saudara. Kita jangan lupa pada budi orang. Sebab itu saya kata, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apalah salahnya? Ular menyusul bawah akar tidak akan hilang bisanya. Jumpalah Tengku Razali. Saya tidak yakin Tengku Razali akan nyah dia begitu saja. Tidak. Tengku Razali is a truth. Beliau is a truth Demokrat. Sebab itu bila dia menentang Datuk Zahid Hamidi, jawatan Presiden UMNO, dia kalah. Datuk Zahid kata, okey lah aku, why not you jadi pengurusi lembaga penasihat UMNO. Dia terima dengan hati terbuka. That is sikap sebagai the truth Demokrat. So malahan dia berpesan pada saya. Dia kata jangan kita gugatkan kerusi Presiden UMNO tu. Kalau itu jadikan Presiden, orang lain naik akan datang pun begitu juga. Jangan.
Kursi presiden perlu dihormati. Itu kenyataannya yang saya pegang sampai saat ini. Begitulah, begitu berlapang dada. Tapi setelah dimalukan, dah datang 6 orang pergi jumpa dia, nak lantik sebagai Perdana Menteri, panggil dia datang, lepas itu tiba-tiba dimalukan, kalau saya jadi apa, saya kalau tak jawatan. Itu saja, tak lebih daripada itu. Dia bukan apa, dia rasa malu lah, dia dikecewakan. Jadi dia rasa kalau gitu keadaannya, pandangan dia pun orang tak nak dengar, okeylah. Apa perlunya saya memegang jawatan sebagai pengurusi lembaga penasihat, kalau nasihat tak nak pakai. Itu kenyataan dia yang jelas. Saya melihat, saudara, dan dia sehingga saat ini, saya cakap terus masih lagi dikunjungi oleh para duta-duta, para ahli-ahli ekonomis. Malahan duta-duta akan berbincang dengan beliau. Macam mana hala tuju ekonomi negara. Dan beliau menyatakan begini. Saya mengharapkan agar pimpinan negara dapat menerima pakai pemikiran yang berhormat Tengku Razak Hamzah untuk mencanai ekonomi negara. Bukan pasal apa, untuk lestari kehidupan rakyat. Jangan, ini kadang-kadang kita ni sebab kita orang muda. Orang muda baru lepas kahwin. Dapat 1-2 anak, dah dia rasa dialah bapak segalanya. Dia lupa bapanya yang ada. Dan bila jadi bapak pula tu, dia lupa bahawa bapanya sekali jadi datuk. Yang perlu dihormati. Dah ada cucu. Ini pusingan kehidupan. Jangan dibuang. Sebab itu saya memegang falsafah kata almarhum Cik Gapar Baba. Katanya, Mal, kena ingat. Pelepah muda, jangan tertawakan pelepah tua yang jatuh. Sebab satu hari mereka juga akan jadi pelepah tua yang akan jatuh. Itu ceritanya. Dan prinsipnya, yang tua sentiasa menyayangi yang muda. Tapi yang muda mesti menghormati yang tua. Itu gambarannya, saudara. Tapi kalau dapat yang tua yang nyanyuk macam Dr. Mahathir itu, beratlah kita. Ini keadaannya. Dan saya nampak jelas kenapa beliau tidak, Tengku Razak Hamzah tidak boleh berada di sepentas acuan politiknya bersama dengan Dr. Mahathir. Sebab dia punya prinsip lain, amat jauh berbeza. Saya bertanya terus terang. Dan sekarang ini saya mengharapkan agar Yang Amat Wak Perdana Menteri berlapang dada. Yang terbaik sekarang ini bubarkan Parlimen. Itu yang terbaik. Sepatutnya saya banyak lagi nak cerita sedang ni. Kepada saudara Rafizi, Ramli, silakan. Teruskanlah, lakukanlah pendedahan. Negara memang melihat. Asalkan pendedahan yang anda lakukan itu dengan bertitik kepada prinsipnya atas kejujuran. Untuk melihat negara kita ini meniti unjuran kehidupan yang lebih baik untuk warganya. Dedahkan, kita akan sokong. Tetapi jangan kerana ia disaluti oleh politik yang berunsur fitnah. Kita tak mahu lagi. Dedahkan apa yang berlaku dalam apa ini pentadbiran. Kalau katanya berlaku dalam waktu sepanjang Barisan Nasional. Sama itu begitu juga macam apa yang kepincangan berlaku di Pulau Pinang. Jika ada kepincangan berlaku di Negeri Selangor, jangan hide under the carpet. Kita mesti berterus terang supaya rakyat lebih memahami bahawa politik ini sesuatu yang suci, bukan jadi kotor. Hari ini rakyat melihat politik ini dengan penuh kebejatan dan kebencian setengahnya. Sebab tak lain tidak bukan mereka berada dalam politik hanya semata-mata untuk mengejar pangkat dan sebagainya. Untuk teman-teman di Sabah, insya-Allah, besok saya akan berada di Kota Kinabalu dan mungkin dalam masa 4-5 hari di Sabah saya akan menyusuri untuk melihat perkembangan terbaru. Sebab kabarnya ada perkembangan terbaru di Sabah. InsyaAllah, kalau mana teman-teman yang berkesempatan, boleh menghubungi saya. Kita boleh minum kopi, minum teh tarik petang-petang, malam-malam. Lepas saya bagi pencerahan, kita berjumpa. Jumpa lagi malam besok saya. Mungkin saya buat live daripada Sabah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.